Menyediakan pelbagai rasa bubur untuk berbuka puasa. Selain rasanya yang sedap, manisan ini juga mempunyai kandungan khasiat yang berbeza. Lempeng kelapa tradisional penambah juadah di bulan Ramadan. Kita hidangkan benda tu panas, kita bantu terus kita buat. Tanaman ubi kayu hasilnya boleh dipelbagaikan untuk perusahaan yang mampu menjana pendapatan. Tengok orang lain tu tanam ubi lebih menguntungkan dan kerjanya tu macam lebih ringan kan. Itulah mula kami ceburi tanam ubi ini. Air tangan suri rumah menghasilkan jualan sambal secara kecil-kecilan hasil tanaman cili padinya sendiri. Kesegaran jus durian Belanda, penghilang dahaga selain kebaikan buah durian Belanda ini secara semula jadi. Bermulanya Ramadan, pelbagai hidangan sajian bubur sebagai manisan untuk berbuka puasa. Antara yang menarik, variasi bubur ini diusahakan oleh peniaga tempatan. Keenakan bubur sememangnya tidak dapat dinafikan lagi, apatah lagi bila menikmatinya ketika waktu berbuka bersama keluarga. Malaysia terkenal dengan pelbagai jenis bubur yang menjadi pembuka hidangan maupun bagi pemanis mulut. Diusahakan oleh Badri Hamzah dan keluarga, ianya lebih dikenali dengan nama gerai bubur Perak yang secara tidak langsung telah menjadi mercu tanda, ikon dan kebanggaan buat penduduk Titi Gantung di Bota. Kombinasi rasa lemak dan manis yang seimbang menjadikan hidangan ini tidak puas dinikmati. Bila kita mula dengan bubur tu, sambutan orang ramai cukup hebat. Biasanya hari-hari ada 12 jenis bubur. Cuma kadang-kadang bila ada bekalan, kita ada tambah dengan perak nangka. Jadilah 14 atau 15 jenis bubur. Kita ada juga bubur anak lebah. Bubur anak lebah ni merupakan makanan tradisional ke daerah Perak Tengah ni. Bubur anak lebah. Kalau zaman dulu hanya ada masa kenduri kendara untuk sunat, khatam Quran, naik buayan. Sekarang ni kita jual hari-hari. Menikmati bubur yang manis di akhir hidangan seolah-olah pelengkap yang memuaskan. Antara bubur yang menjadi kegemaran ramai ialah bubur keladi bersama sagu ini. Keladi akan dimasak bersama santan dan sagu sehingga lembut selama 30 minit. Bubur ni juga merupakan makanan yang sebenarnya mengenyangkan. Sebab dalamnya kita ada santan, ada zat dah. Ada gula, tambah tenaga dah. Ada garam juga, tambah tenaga dah. Dan kita adun kuantitinya pun sesuai dengan kandungan air yang ada di dalam setiap bubur tu. Dan kalau agak-agak terlalu manis pun, mereka boleh tambah air panas sendiri, boleh tambah kalau tak nakkan manis. Tapi kebanyakan orang yang datang sama ada baru nak pergi kerja ke ataupun yang dah balik kerja, mereka puas hati makan. Mereka bertenaga, menambah tenaga dan mereka kenyang makan. Terdapat kira-kira lebih 12 jenis bubur panas yang ada disediakan untuk dijual kepada pelanggan dan peminat bubur. Antaranya adalah bubur jagung, bubur kacang hijau, bubur pulut hitam, bubur gandum, bubur caca dan paling istimewa ialah bubur perak. Saya campurkan bubur gandum warna putih, bubur jagung warna kuning, bubur pulut hitam warna hitam. Gabungan 3 bubur tu putih, kuning, hitam, warna bendera negeri Perak. Bubur merupakan satu makanan yang satu juadah, satu resepi, satu menu yang mesti ada dalam setiap rumah untuk berbuka puasa. Bubur manis pelbagai perisa, pembuka selera ketika berbuka, moreh maupun bersahur. Ringkas namun penuh khasiat dan mengenyangkan. Bubur pedas antara keunikan masakan tradisional orang Melayu yang cukup terkenal di negeri Sarawak. Bubur pedas ini menjadi hidangan wajib dan harus ada di sepanjang bulan Ramadan. Bukan seperti bubur nasi yang lazimnya dapat dilihat, bubur pedas ini seperti masakan berkulai yang penuh dengan warna dan rencahnya. Juadah ini bukan sahaja lazat, malah begitu mengenyangkan. Kandungan bubur ini dengan pelbagai bahan yang berkhasiat amat sesuai dimakan ketika berbuka puasa. Biasanya bubur pedas tu kegemaran dah bagi rakyat yang berada di orang Sarawak yang berada di Kuala Lumpur ni. Bulan puasa, setiap bulan puasa Dapur Sarawak ni menyediakan makanan seperti bubur pedas, lauk-lauk pauk.
Bumbu atau pes bubur pedas ini diolah menggunakan serbuk kari, bawang dan cili yang dikisar halus untuk menambahkan lagi rasa sebagai pembuka selera. Bubur pedas ni diperbuat dari beras tu dah ditumbuk halus-halus, disangai, dipanas dengan tanpa minyak lah. Antara bahan utama yang digunakan adalah seperti kentang, lobak, kacang panjang, jagung, daun mengkudu, pucuk paku, daun kunyit, suun, tahu kering dan cendawan. Masak bubur pedas tu kita didihkan air dulu ikut sukatan lah. Pes dia banyak mana. Lepas tu buburlah semua sayur-sayur yang kita cincang tadi tu halus-halus. Bagi bumbu tu bagi dia mendidih dulu. Masukkan sayur-sayuran, bahan-bahan yang seperti suun tadi. Sayur-sayuran tu harus semua yang masuk. Last kali letak santan. Letak perasa, aji, garam. Untuk menambah rasa keenakan bubur pedas ini, udang kering juga dicampurkan bersama-sama bahan utama tadi. Selain itu, hidangan ini boleh divariasikan dengan pelbagai bahan lain mengikut cita rasa sendiri, campuran daging atau ayam serta sayur-sayuran. Apa yang saya nantikan pada bulan Ramadan ni, kemeriahan di Dapur Sarawak ni, pelanggan-pelanggan yang datang di kedai Dapur Sarawak menjamu selera, menikmati makanan seperti bubur pedas, umeh, pelbagai juadah lah yang dijual di Dapur Sarawak pada bulan Ramadan sahaja. Walaupun namanya bubur pedas, tetapi bubur ini tidaklah terlalu pedas dan boleh dinikmati semua. Malah ada juga penggemar bubur pedas ini yang menikmatinya bersama-sama nasi dan lauk pauk yang lain. Saban tahun, setiap kali tibanya Ramadan, bubur lambuk Wak Chas di Rantau Panjang Klang akan menjadi tumpuan warga kota. Rasa enak dan harum bau bubur lambuk tiada tolok bandingnya. Ditambah pula dengan bahan utama iaitu tulang gearbox yang menambah rasa kelazatan bubur ini. Bagi Nurul Iman Hijazi, mewarisi kemahiran memasak resepi turun-temurun ayahnya menjadi satu kebanggaan. Bubur lambuk ni biasanya orang cari di bulan puasa, ramai orang cari sebab dia mudah cerna, mudah kenyang. Lepas tu dalam bubur lambuk tu semua ingredient dah ada. Ada sayur, ada protein, ada vitamin, ada karbohidrat, semua dah termasuk dalam tu lah. Lepas tu bubur lambuk ni pun makan terus kenyang. Keistimewaan bubur lambuk kami ni orang ramai suka sebab apa? Kita guna tulang lembu fresh. Macam bapak saya ternak lembu kan, kita pakai tulang lembu fresh tu, dia mengeluarkan isi lemak dia yang sedap lah. Menggunakan lebih kurang 20 bahan-bahan basah dan rempah ratus bagi menyediakan bubur lambuk gearbox ini, bawang merah dan bawang putih ditumis terlebih dahulu bersama serai dan halia. Setelah naik bau, daging lembu yang dicincang dan juga tulang gearbox lembu dimasukkan bersama air untuk direnihkan seketika. Setelah hampir mendidih, beras yang telah dibasuh dimasukkan berserta rempah ratus yang lain, dimasak sehingga bubur lambuk pekat dan sebati. Kalau macam bulan puasa tu kan, kita start masak lepas Zuhur. Siap masak tu, sebelum masak tu kita dah siap packing lah. Maknanya lepas asar tu kita dah boleh buat pengedaran bubur lambuk ni. Kalau macam bubur lambuk family saya tu, suka guna parti gearbox tu. Lepas tu udang kering, santan, jagung. Jagung tu dia tak suka yang jagung frozen tu, jagung yang fresh tu. Dia kalau gigit dia rasa lain. Bubur lambuk juadah yang dinantikan setiap kali Ramadan. Aroma harum rempah ratus berserta pelbagai bahan yang menambah perisa membuatkan ia satu menu lengkap dan mudah untuk dimakan seisi keluarga. Mengalu-alukan untuk merasa bubur lambuk kami. Lepas tu jadi menu utamalah bagi untuk berbuka puasa, sahur. Lepas tu moreh.
bubur. Dari yang manis berlemak sehinggalah yang pedas beraroma rempah, ia sajian tradisi yang dinanti setiap kali bulan Ramadan. Semoga cuadah istimewa ini akan terus dijadikan menu sepanjang zaman agar dapat diwarisi dan dirasai oleh generasi akan datang. Untuk bersahur pula, lempeng kelapa boleh dijadikan pilihan untuk dinikmati seisi keluarga. Berlokasi di pesisiran pantai, warung di Ambang Sore, Batu Tenggek, Tanjung Bidara, Melaka menjadi perhatian dengan keunikan menu yang disajikan sambil melihat suasana tenang di tepian pantai. Resipi tradisional, lepas tu mungkin kita hidangkan benda tu panas. Kita bantu terus kita buat. Dan yang satu mungkin sambal dia. Banyak yang tahu tu sambal dia lah. Antara menu yang menjadi pilihan utama pengunjung yang datang ke sini adalah lempeng kelapa yang dimakan bersama sambal tumis. Dia punya bancuan dia tu memang tradisional punya. Kita tak ada campur apa-apa pun. Cuma yang biji sagu tu, sagu ronai tu. Warung ini dibuka daripada warisan ayahnya dan sehingga kini menu dihidangkan masih kekal resepinya. Selalunya memang kalau nak ikutkan 4.30, pukul 3 tu pun memang dah ada orang dah. Tapi memang kita dah bagi tahu dia orang pukul 5. Sebab kita semua dah standby pukul 5 tu kan. Tapi kadang macam kalau awal pukul 4.30 pun akak dah buat kan. Kadang dia orang telah pergi jauh. Jadi kita layaklah pelanggan kan. Selain lempeng, pelbagai aneka pilihan makanan turut disajikan selain jus mangga yang menjadi minuman kegemaran ramai. Dengan harga yang berpatutan, pastinya keenakan makanan tradisional seperti lempeng ini dicari lagi. Kreativiti dalam inovasi kuih tradisional sebagai hidangan pemanis mulut semakin menjadi pilihan masyarakat hari ini. Cafe Spice Pumpkin berlokasi di Shah Alam, Selangor, cetusan idea dua wanita antara yang memperkenalkan hidangan kuih lama bersama gabungan rasa istimewa untuk memikat hati pelanggan. Kuih lama di kafe ini diberikan sentuhan moden antaranya kuih lopis, sagu gula Melaka dan kuih bakar. Kuih lama tradisional zaman mak-mak kita dulu ni diberi nafas baru ni sebab pengalaman saya duduk di US dulu. Segala benda arwah suami saya suka fusion kan. Permulaan dia saya buat pulut mangga sebab sana susah nak dapat santan fresh. Tapi Mexican dessert ada satu kuah yang nama dia tres leches, maksud dia 3 milks. Kan, so instead of tuang santan tu kita pakai tu. Masa dululah. Lepas tu bila sampai kat sini saya buat lopis, Kak Mas makan. So Kak Mas kata, apa kata kita try letak kuah tres leches. Nak bagi kick sikit lah sebab bosan. Semua tempat lopis biasa, air gula je kan. Then we tried it and it turned out very good. Customer pun suka. So sejak tu kita tukar semua dessert yang berasaskan santan, kita pakai tres leches ni. So it's a combination of Malaysia dengan South American. Kuah untuk hidangan pencuci mulut ini dihasilkan menggunakan 3 jenis susu iaitu krim pekat, susu cair dan susu pekat. Saya still guna cara tradisional untuk buat lopis tapi ada improvise sikit. Saya masih guna daun pisang tapi tak setebal macam arwah mak saya buat lah. Kita punya gula tu kita pakai gula Melaka. Kita pakai gula apung daripada Sarawak. Yang dah dimodernkan ni bagi saya dia ada pro and cons. Dia ada satu step extra daripada yang biasa tapi yang mudahnya ialah tak payah perah santan. Bila ada something ada ais krim sejuk-sejuk. Sebab lopis biasa kita makan panas-panas kan. Tapi bila dia bertemu dengan kuah tu sejuk. And then ice cream lagi dengan drizzle dengan gula apung atas dia. Ada orang lagi suka lah. Sagu gula Melaka ni pun sama. Tapi kita tak pakai santan. Kita pakai kuah yang tres leches lah. Dan kita letak ice cream juga dalam tu. Most of the customer, dia orang lebih suka sebab something yang unik. Yang dia orang tak boleh jumpa kat tempat lain. Contohnya sagu tu. Sangat simple dessert. Sagu biasanya orang letak susu cair je kan. Kita punya nampak yang sama tapi bila orang makan, wow apa ni? Kenapa kuah ni rasa dia macam ice cream? Menurut ibu kepada seorang cahaya mata ini, tidak salah untuk mencuba sesuatu yang baharu asalkan rasanya masih sama. Lagi satu lagi kita buat kapis. Kuih bakar kapis ni memang daripada Kak Mas
dan family dia. So instead of bakar pakai dalam acuan pecah 5, pecah 8 apa semua tu, masukkan dalam cupcake supaya lebih presentable untuk bite size lah. Memang kita ada dalam semua customer ada 2 jenis. Satu yang hardcore believer punya traditional ni kan, memang dia tak suka ubah. Tapi saya suggestkan cuba dulu, rasa dulu, insya-Allah suka. Kuih koci, lopis dan onde-onde menjadi taruhan krai-krai sedap dalam penghasilan variasi pemanis mulut sejak 4 tahun lalu. Ketiga-tiga pemanis mulut ini mendapat sentuhan moden dengan menjadikan ia kek. Menyerikan lagi, ia diletakkan dalam mangkuk kek. Dia actually start waktu I balik Singapore. I pergi satu kedai tu. So, I nampak dia buat onde-onde kek. So bila I tengok, I macam, benda ni tak ada kat Sabah. Benda ni orang lain belum buat. Why don't I try? I try buat onde-onde but then my own version. I macam biar lain dari yang lain. Contoh ni terang bulan. Kalau kat sini panggil apam balik. Okay, so bila terang bulan ni, I makan macam, ni kalau I buat cupcake, sedap ni. So I pun test. I create another one. Koci pun macam tu. Kita buat based from tepung pulut hitam. Dia koci yang sebenarnya kita ada kelapa parut dengan gula merah sebagai inti. So untuk koci cupcake pula, kita ada exactly benda yang sama dengan inti, kelapa parut dengan gula merah. Every idea tu datang bila I nampak original kuih tu. Walaupun resepinya diolah, namun Melissa masih mengekalkan bahan-bahan kuih tradisional pada setiap kek mangkuk atau cupcake yang dicipta agar rasa yang terhasil tetap ada keasliannya. Now, I nak tunjukkan macam mana nak buat onde-onde cupcake. Okay, so ni onde-onde cake. The cake pandan, dia punya sauce inside. Okay, I tuang ke dalam macam ni. Ambil cream. Kita letak ke atas macam ni. Sekarang kita ambil kelapa parut, kita dah steam dan kita letak garam sikit supaya dia rasa dia macam lemak-lemak masin. Kelapa ni kita ambil dan kita tabur ke atas. Dan jadilah onde-onde cupcake. Baginya, persembahan kuih lama seperti ini lebih mudah menarik orang muda untuk mencuba. Kita ada modern cupcakes, but then our main product yang memang famous is our traditional flavor. Yang paling famous anything about onde-onde. Ini onde-onde cupcake, onde-onde Swiss roll. Kita ada kelapa, gula melaka. Twistkan a bit, we letak cream cheese. So dia macam ada modern sikit, but then it's still traditional. From cupcake, I invented Swiss roll. Dan selepas Swiss roll pun, I akan invented benda-benda lain yang memang I belum keluarkan lagi. Yang muda, especially budak-budak, teenagers, diorang still enjoy. Sebab I still kekalkan originality. So my harapan dengan my product, kuih Melayu tetap tak akan hilang. Negeri Terengganu sememangnya popular dengan pelbagai kuih tradisional. Malah turut tidak ketinggalan mengalami evolusi bersesuaian dengan kehendak semasa. Kebanyakan resipi sebenarnya saya mewarisi pada orang tua saya dan juga belajar dengan orang kampung, terutamanya makanan tradisional. Saya banyakkan fokus kepada kuih yang generasi sekarang tak tahu, yang generasi sekarang tak pernah dengar, seperti cik apas demam, keang, akuk belau, kepok. Pengalaman selama lebih 30 tahun dalam dunia masakan menuntut dirinya sealiran dengan selera masa kini. Kalau dahulu kuih nikbat dinikmati dengan air sirah, kini dipermodernkan. Untuk nikbat tu kita just guna telur dengan tepung beras yang disagai. Lepas tu gula untuk sirap dia lah. Lepas tu untuk memodernkan lagi kita akan makan dengan aiskrim dan fruit cocktail. Kuih tepung bunga yang dimakan dengan gula kini ditambah pula dengan cheese mengikut cita rasa remaja. Tepung bunga tu bahannya tepung pulut, santan dan dicelup dengan telur masa menggorengnya, dan untuk variasinya saya akan buat tepung bunga cheese. Di Terengganu, kebiasaannya kuih tepung bunga ini dimasak ketika menyambut Nisfu Syakban. Sementara itu, kuih gepuk tradisional juga melalui proses pemodenan. Gepuk bahan dia ia cuma kacang hijau, gula melaka ataupun orang Terengganu panggil nisang, diwarasikan menggunakan coklat dan dry coconut atau kelapa kering. Tambahan sos coklat enak dimakan dan kombinasi moden ini apabila digabungkan menepati deria rasa semua. Ketiga-tiga makanan ini saya masih mengekalkan bahan-bahan asli. Seperti mana saya belajar, memang saya suka mengekalkan makanan tu. Tapi untuk generasi, saya cuma ingin memperkenalkan
nama kuih itu supaya dia masih kekal dan masih orang ingat. Untuk generasi baru mungkin kita dah ke moden, banyak menggunakan bahan-bahan frozen. Saya cuba mengenengahkan supaya makanan lama tu tidak ketinggalan. Cuma divariasikan untuk generasi moden. Salah satu pemanis mulut popular dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah air batu campur atau ABC. Namun cukup berbeza dengan air batu campur yang diperkenalkan oleh di Cafe My Cory berasaskan buah-buahan segar. Kita punya dessert, actually kita buat Japanese style punya dessert. Actually dapat inspiration from different country macam Japan, Thailand. Lepas tu kita tambah kita punya idea semua, come up My Cory punya brand. Kita punya dessert, kita ada banyak flavor. Mainly kita punya ialah fruits. So that means kita punya dessert semua kita buat setiap hari. Lepas tu kita punya ice, satu special ialah sebab sudah ada flavor. That means every sip dia taste yang sama. Dia tak akan satu part yang ada manis sikit, satu part yang tak. Kita punya sangat even, smooth. Kafe manisan ini mempunyai lebih 20 perisa untuk dijamah bersama keluarga dan teman. Kecil atau besar saiz setiap hidangan disediakan mengikut pilihan anda. The first time saya try, saya pun impressed. Saya impressed dengan dia punya taste sebab dia different from traditional ABC. ABC itu memang satu flavor saja, kacang, cincau, cendol semua. So kita innovate to more variety options. Now people akan suka sebab every menu tak ada similar punya. Every kita punya item dia memang ada dia punya taste sendiri. Kuih muih tradisional dilihat mampu setanding dengan manisan terkenal antarabangsa jika diadaptasi dengan teliti tanpa mengabaikan kehendak selera tradisional. Tidak salah untuk bereksperimentasi asalkan gabungan tradisional dan moden ini mencapai nikmat rasa dan saling menghargai antara yang lama dan baharu. Zaman sekarang bukanlah jalan-jalan orang. Zaman sekarang bukanlah jalan-jalan orang. Ubi adalah sumber karbohidrat yang turut membantu membekalkan tenaga dalam kehidupan seharian. Ubi dahulunya dijadikan makanan ruji dan sehingga hari ini, tumbuhan berumbi ini masih menjadi pilihan untuk dinikmati dengan pelbagai cara. Sedar akan kebaikan dan khasiat ubi, pasangan suami isteri Masitah Saru, 58 tahun dan Muhammad Nasir Jamion, 56 tahun, nekat mengusahakan ladang ubi seluas 6 ekar di Simpang Renggam, Johor. Dulu tanam sawit kebun ni. Habis dah tak kuat, motong sawit kan berat sangat. Memandangkan kita ni dah warga emas, tengok orang lain tu tanam ubi lebih menguntungkan dan kerjanya tu macam lebih ringan kan. Itulah mula kami ceburi tanam ubi ni. Wanita berasal dari air hitam Johor ini tidak pernah jemu mengusahakan tanaman ubi yang sentiasa mendapat permintaan tinggi. 4 musim yang telah sudah, saya cabut sekurang-kurang paling tak ada lebih kurang dalam 2 tan lebih ataupun 3 tan, 3 tan ke bawah lah dalam satu hari. Tapi untuk trip ini, saya jual dengan peniaga-peniaga pasar malam. Jadi sekurang-kurang satu hari lebih kurang dalam 300 kilo. Yang datang ambil lah kan, ada yang kadang-kadang 1 tan tu pun ada. Ubi ni dia ikut permintaan pelanggan. Kalau 2 tan lah. Kalau 1 tan lah. Kalau sikit-sikit 500 kilo, 300 kilo tu hari-hari ada. Menurut Masitah, tanaman ubi secara berperingkat adalah terbaik agar bekalan ubi tidak putus dan sentiasa ada memenuhi pasaran. Mula kita tanam sampai nak kutip hasil tu paling cantik 8 bulan lah. Lebih pada setahun ni dah tak bagus. Lebih kurang sekaki daun daripada pucuk tu ke bawah. Itu bermakna dia dah membesar lah ubinya tu kan. Kita boleh cabut lah. Kadar buah tu tengok proses kita, penjagaan kita lah. Kurang umur 7 bulan ataupun 6 ke 7, tengok keadaan dia. Kalau keadaan dia agak rasa kita boleh cabut, dah sesuai untuk peraih ambil, kita jual. Dia beli ubi tu untuk jual kat pasar malam, untuk buat tapai, untuk buat kuih, untuk makan sendiri. Surya Sarif, 31 tahun, antara peraih yang kerap mendapatkan bekalan ubi daripada ladang Masitah dan Nasir.
dia dan suami datang ke ladang setelah menerima pesanan daripada pelanggan di kawasan kediamannya di Kota Tinggi, Johor. Secara tak sengaja ada post daripada anak Cik Nasir dekat dalam Facebook. Diorang panggil ubi banjir bernilai RM2. So saya pun postlah dekat grup jualan yang ada di kawasan saya. So diorang kata, apa kata kita bantu ramai-ramai. So diorang pun order tak sangka dapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Jadinya saya pun telefon Cik Nasir, saya nak order. Berapa banyak yang saya order tu dalam 200 kilo. Dia kata dia boleh hantar. Siapa yang dah order tu, bila dah dapat ubinya, saya COD lah. Dia kata. Pada permulaannya nak membantu Cik Nasir. Tiba-tiba terus sambutannya menggalakkan. Jadinya saya teruskanlah niat untuk membantu. Kebaikan khasiat ubi membuatkan Jabatan Pertanian Daerah Kluang turut menggalakkan masyarakat setempat menanam ubi. Mereka turut menyediakan beberapa bantuan mengikut kesesuaian peladang. Daerah Kluang ni kita ada lebih kurang 40 petani dan keluasannya melebihi 50 hektar. Kesesuaian tanaman di daerah Kluang ni disebabkan jenis tanah di daerah Kluang khususnya kawasan Sempadan Gam ni adalah jenis gambut cetek. Jadi sesuai untuk tanaman-tanaman jenis kontan, contohnya seperti ubi kayu, keledek dan juga keladi. Daerah Kluang ini sebenarnya ubi kebanyakannya dijadikan sebagai produk ringan, makanan ringan seperti keripik, tapai dan sebagainya lah. Jadi kebaikannya tu adalah banyak untuk ubi kayu ni. Bagi saya, dah biasa makan ubi. Kalau saya rasa nak teringin nak makan ubi bakar, saya pergi bakar lah. Masukkan dalam perunan. Kadang-kadang rumah saya, dia pergi rebus, saya makan. Sebenarnya tak harian lah makan ubi. Selain ubi rebus dan bakar, ubi turut dijadikan kudapan ringan penggemar tanpa mengira usia. Kamsin Ahmad Kaderi, 65 tahun dan suaminya bekas pesara askar, Haji Hamid Haji Bakar, 67 tahun, membuat perusahaan keripik ubi sejak 25 tahun lalu. Kini anak-anaknya turut sama turun padang menghasilkan keripik ubi. Setiap hari 1 tan, kadang mula 2 tan. Pelan lama, pelan banyaklah. Dah jadi ubi, kita goreng. Sampai goreng, kita buat ubi pedas, pedas basah, ubi kari, ubi jagung, ubi peras selada hitam, cheese. Dia banyak dibuat perasa. Ubi yang terbaik sekali itulah 3 jenis ubi, iaitu ubi endun yang ini, ubi putih dan ubi kuning, iaitu ubi mentega. Kalau macam ubi kabu, dia ubinya tidak boleh tahan lama, dia keras. Kita proses dalam masa 1 minggu, kita makan dah tak mau rangup lagi, tak apa sedap lah. Di Johor, memang banyak produk-produk ubi yang dijual di Parit Raja ataupun di Air Hitam. Jadi saya tengok sambutannya semua menggalakkan. Jadinya saya pun memilih keripik-keripik ubi lah. Saya tak buat ubi saja, buat pisang, buat keladi, buat apa semua sekali lah. Jadinya ubi bahan utamanya yang saya pilih. Kalau dulu ubi tak ada, memang ambil layang-layang. Sekarang ni dah ramai orang menanam, jadinya tak jauh sangatlah, banyak. Setiap kali menjelang musim perayaan, mereka menghasilkan lebih kurang 5 tan keripik ubi bagi memenuhi permintaan orang ramai. Keripik ubi ni boleh tahan lebih kurang 2-3 bulan tahan lah, sebab kita tak masuk pengawet. Kira kan macam diorang untuk buat jual, orang buat kerja kahwin, orang mana-manalah datang. Kebaikannya banyaklah, sebab apa, ubi ni itu bahan asli, dia tak ada campur-campuran apa-apa kan. Masa zaman dahulu, orang-orang tua-tua kita memang makan ubi. Jadinya kita tengok dia masih awet muda lah, sebab dia badan dia pun masih gagah. Tapai ubi antara hidangan pemanis mulut yang cukup popular dalam kalangan masyarakat setempat. Pengusaha tapai Dahlia Lokman, 36 tahun, menggunakan 300 kg ubi untuk menghasilkan tapai ubi 2 kali seminggu. Sebelum ni tolong mak, dia buatlah dalam 2 tahun gitu. Lepas tu 3 tahun kemudian saya yang teruslah. Kalau ubi umur dalam daripada 7, 8, 9, lepas 10 dah tak boleh pakai. Tanah pula tak pakai yang tanah gambut, kita pakai yang tanah bukit. Ubi yang kita pakai ni ubi endun. Ubi kabu pun boleh, tapi bila ubi endun dia tak ada serat. Jadi orang sukalah tak ada serat kan. Dia putih, dia gebu. Mengikut petua orang dahulu, pembuat tapai perlu mematuhi beberapa pantang larang untuk mendapatkan hasil tapai yang sedap dan manis.
Mula-mula kopek ubi, lepas tu kita akan buang dia punya luar dia, kita sagat dia. Lepas sagat kita potong dia sambil rendam dengan air lah. Step by step kita rendam dengan air. Lepas tu baru kita rebus. Dalam 1 jam lebih macam tu, biarkan dia kering. Kering, betul-betul kering, dia tak boleh basah. Lepas tu, kita buat proses ragi. Risiko tapai tidak menjadi adalah cabaran utama sebagai pengusaha tapai. Raginya utama. Ragi mesti kena pilih ragi yang putih, yang memang khas untuk ubi. Ada ragi dia, kalau ragi Kelantan Terengganu, ada yang untuk Pulut kan. Masak dia, kalau ragi tu bagus, 1 hari setengah dah masak. Kalau ragi dia kurang bagus, 2 hari. Tapi bila 2 hari tu dia dah tak cantik. Cuaca, bila hujan memang risiko sangat. Tak jadi memang masalah. Tak cukup rebus, buang. Saya selalu kena. Biasa orang beraya saya buat tapai sebab memang supply banyak kan time raya. Tapai tak lama, 5 hari je. Itu pun kalau kita pakai ubi endon tanah liat. Kalau kita pakai ubi gambut, dia 3 hari dia dah kuning. Orang dah tak nak makan. Selain musim perayaan, Dahlia seringkali menerima tempahan tapai untuk majlis keramaian seperti perkahwinan dan kenduri kendara. Selain ubi, pucuk ubi juga boleh dijadikan sayur dan sambal. Graduan Sains Pertanian Fatimah Faizil Amri 23 tahun mengambil keputusan untuk menjalankan perniagaan sambal pucuk ubi Fatimah sepenuh masa setelah tamat pengajian. Dia sebenarnya relate dengan my background study and also my passion dengan berniaga ni. So from there saya perasan yang di pasaran terlalu banyak sebenarnya produk yang berasaskan pertanian, tetapi ada satu tumbuhan yang belum lagi dikomersialkan iaitu pucuk ubi. Selain kita buat pucuk ubi itu sebagai masak lemak, kita buat sebagai ulam, ungkep, kerabu, what else yang tak ada lagi dalam pasaran, and then why not kita try sambal pucuk ubi. Kita juga dapatkan khidmat nasihat daripada pihak MARA, pihak Fama, and then akhirnya hasil lah satu sambal pucuk ubi yang saya yakin untuk majukan sehingga ke hari ini. Sejak Januari tahun lalu, Fatimah berjaya menjual lebih 7,000 botol sambal pucuk ubi. Khasiat pucuk itu sendiri menjadi tarikan pelanggan untuk membeli produk sedia dimakan ini. Kalau orang lama kan dia memang tahu rebus sebab pucuk ubi ni ada kandungan cyanide which is toxic to people. So kita kena rebus untuk buang toksik tu. Sebab tu bila tanya dia cakap pucuk ubi ni angin kan. But actually sebenarnya pucuk ubi ni tak angin kalau kita ada cara masak yang betul. Which is kita kena rebus dulu. Tak ramai orang tahu tentang khasiat dia kan sebab I relate dengan my study. Saya tengok sebenarnya pucuk ubi ni satu tumbuhan yang sangat-sangat unik which is dia banyak sangat memberi manfaat kepada kesihatan kita. Olahan resepi bersama ibu adalah permulaan langkah menjalankan perniagaan. Dia sering mendapatkan bekalan pucuk ubi daripada hulu langat dan termeluh untuk kelangsungan produk. Sebenarnya kita gunakan konsep sambal pucuk ubi Fatimah ni dengan konsep ratah je. Suka dengan sesuatu yang cepat, sesuatu yang mudah, and then we serve yang ready to eat. Selain itu juga kita add-ons dengan tempe, dengan ikan bilis, which is untuk menambah lagi cita rasa our produk lah. Terkini, tular mengenai minuman boba yang semakin menjadi pilihan ramai. Tahukah anda bahawa bahan utama untuk menghasilkan boba adalah tepung ubi kayu? Nur Syazrin Herman, 25 tahun, mengendalikan jualan minuman boba sejak pertengahan tahun lalu. Awalnya sebab saya minat sangat minum boba. Hari-hari kalau boleh nak beli boba. Jadi bila dah suka sangat nak beli boba tu, try buat sendiri kat rumah. Bila dah cuba buat sendiri, kawan-kawan semua suruh jual. Lama-kelamaan permintaan tinggi. Pada mulanya saya delivery saja. Lepas tu kita decide nak buka stall dekat tepi jalan. Dan selepas sebulan kita beroperasi dekat tepi jalan tu, kita terus buka kafe. Gula Merah menyediakan pelbagai menu minuman dan semuanya dihidangkan dengan boba yang enak dan kenyal, cetusan rasa Nur Syazrin. So kita dah ubah-ubah sikit resepi yang kita ambil daripada Google tu sampai jadi cita rasa kita orang sendiri. Tepung ubi, gula merah dengan air. 3 bahan tu yang paling penting lah. Kalau dekat kafe 12 kg, kalau kita ada buat event pun 12 kg, so total dalam 24 kg tepung ubi kita gunakan setiap hari. Tidak salah sekiranya mencuba inovasi baharu asalkan rasanya masih relevan dan diterima ramai. Sebenarnya Malaysia ni pelbagai. Contoh pisang, orang dah letak dengan cheese. So ubi ni kita boleh pelbagaikan lah. Bila dah kata ubi tu, mula buat krepek. Lepas tu bila tepung ubi tu dimodernkan jadi boba.
Pertanian berasaskan penanaman ubi, pasarannya dilihat mampu pergi jauh. Tidak mustahil dengan berkat usaha yang bersungguh-sungguh, ia pasti mendatangkan pulangan yang lumayan. Tidak rugi berbudi pada tanah. Siapa sangka tanaman cili padi fertigasi sebanyak 500 pokok di belakang rumah mampu menjadi sumber bahan utama untuk menghasilkan sambal. Pasangan suami isteri Nur Azura Muhammad 37 tahun dan Hamdan Wagiman 42 tahun mengambil inisiatif ini dan bekerjasama membuat jualan sambal ketuk Kak Melah bagi menambah pendapatan keluarga. Saya tak pernah kerja. Selama ni memang banyak bisnes saya buat, tapi alhamdulillah bila saya jumpa bisnes yang ini barulah yang terbaiklah. Saya dah buat dalam 5 tahun. Tercetusnya resepi ini bila saya berkahwin dengan orang Johor. Okey, resepi ini memang daripada ibu mertua lah. Resepi asli orang Jawa. Orang Jawa panggil sambal totok. Saya komersialkan sikit sambal ketuk lah jadinya. Berbekalkan semangat dan usaha, pasangan ini tidak betah berdiam diri. Segala keringat mereka berbaloi sehingga berjaya mendapatkan bantuan dan sokongan daripada pelbagai agensi tempatan seperti Jabatan Pertanian, Peladang, Felcra dan juga Rista. Sambal ketuk ni bahan utama dia cili lah, cili padi, cili besar, bawang, belacan, ikan bilis. Kita blender benda tu so jadi paste. Bila tu kita goreng dia sampai garing. Dalam 3 jam lah kita goreng. Dah sebati semua, baru kita angkat lah. Tapi dalam panas-panas kita akan packing dia lah dalam aluminium PE supaya kita nak jaga kualiti dia. Selain jualan melalui ejen dan dalam talian, anak jati Melaka ini turut mengedarkan sambal ketuknya di Pasar Agro dan kedai serbanika stesen minyak terpilih. Kalau boleh lah, okay. Saya memang perancangan saya nak pasang pada pasar raya yang besar dan nak pasarkan ke luar negara jugalah. Sahabat-sahabat kita kadang-kadang ada mengadu di luar tak ada makanan yang halal kan. Baru-baru ni ada seorang chef, dia dah hantar ke Bahrain promosi untuk festival makanan Melayu lah. Minat suami yang gemar bercucuk tanam seperti cili fertigasi ini secara tidak langsung dapat membantu Nur Azura mengurangkan kos bahan mentah. Selalunya yang membantu tu adalah suamilah di bahagian packing. Ibu kepada 2 cahaya mata ini nekat untuk terus maju dan sentiasa mencari peluang pemasaran terbaik untuk melariskan jualan. Ia dilakukan demi meneruskan kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Prinsip saya, pergi sejauh mana, jangan pandang belakang lagi. Halangan tu sebagai dugaan untuk kita. Pentingnya kita kena puas hati. Produk sambal sedia dimakan ini sering menjadi pilihan ramai terutama mereka yang suka mengembara. Penghasilan sambal ini menjadi inspirasi perniagaan yang boleh berkembang maju terutama kepada ekonomi desa. Pokok durian Belanda adalah tumbuhan yang berasal dari benua Amerika serta Amerika Selatan. Wan Azura Wan Ahmad, 39 tahun, tidak menyangka cubaan secara kecil-kecilan mengusahakan jus durian Belanda daripada rumah ke rumah mampu menjana pendapatan sampingan yang lumayan. Saya rasa sangat berpuas hatilah bila saya dapat bagi manfaat dekat orang ramai menggunakan jus yang pure menggunakan 100% isi durian Belanda tanpa menggunakan gula dan menggunakan lemon juga sebab lemon itulah yang kata pencetus rasa yang bagi kesedapan pada jus durian Belanda ni. Dan bila saya sendiri yang tidak menggunakan gula dekat rumah, saya why not saya ambil stevia ni masukkan dalam saya punya produk. Dan dia dengan gabungan 3 bahan tu, stevia, durian Belanda tu sendiri, lemon pun sekali ada khasiat dia tersendiri. So di situlah gabungan 3 bahan tu yang bagi feedback yang sangat bagus bila customer minum. Segalanya dilakukan secara manual di rumah. Buah durian Belanda yang berkualiti tinggi sahaja dipilih bagi menghasilkan ekstrak jus yang sedap dan manis.
Ekstrak buah durian Belanda yang sudah dikisar bersama jus buah lemon dan stevia, kemudiannya dicampurkan bersama air bagi mengimbangi rasa jus. Bila sebut homemade ni, menggunakan apa yang ada, dengan menggunakan peralatan yang kecil sahaja, dan saya menggunakan mesin pengisar yang biasa. Saya dapat proceed durian Belanda ni sebanyak 200 botol dalam masa lebih kurang 2 jam lah. 2 jam saya boleh proceed dengan dibantu oleh suami dan ada seorang 2 staff lah. Tapi itu saya buat weekend sahaja. Dengan menggunakan 20 kg durian Belanda. Jus durian Belanda ini tidak menggunakan sebarang bahan pengawet. Jus duri itu ia harus disimpan di tempat suhu beku bagi mengelakkan kerosakan pada jus tersebut. Jus ini mampu bertahan selama 8 jam jika diletakkan pada suhu bilik dan 6 bulan jika disimpan di dalam peti beku. Sebenarnya usaha sebenarnya. Niat dan matlamat tu, keinginan yang kuat itu sebenarnya yang boleh buat kita mencari rezeki untuk ke step-step yang lebih jauh lah. Boleh berniaga ni dekat mana-mana. Wak Ima tepi jalan pun saya pernah berniaga tepi jalan. Saya pernah menjual, dulu saya pernah try menjual juga nasi dagang. Kepakaran saya pun ada juga dengan nasi dagang lah. Tapi bila saya ambil pengalaman tu, saya menjual tepi jalan dan saya jadikan itu pengalaman dan saya berani setakat ini menempuh apa sahaja ujian kat luar sana. Siapa sangka hanya dengan sekadar mahu mencuba, kini usaha itu memberi kepuasan dan keseronokan kepada wanita muda ini. Semoga usaha dan kesungguhan Azura untuk terus mencipta kejayaan dalam cawan perniagaan ini akan menjadi inspirasi, terutama buat wanita dalam membantu memajukan diri dan keluarga.